Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah pada malam ni kita sambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 7 iaitu sambungan seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Situ. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Kata Musannif rahimahullah, seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, pada sangat segera membinasakan. Jadi gapo yang musannif nak wayak ni, kena tulis sikit lah. Betul kata seperti tu, buat sikit ada catat tang situ. Seperti situ ada catat tang. Tulis. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap di atas jalan tasbih. Nabi bercakap di atas jalan tasbih, dalam kurungan menyerupakan sesuatu dengan suatu benda yang lain, dipanggil tasbih. Hadis ni, hadis yang kita dengar ni, inna nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisani. Hadis ni Nabi bercakap di atas jalan tasbih. Dipanggil gapo tasbih? Di atas jalan menyerupakan sesuatu dengan suatu benda yang lain. Jadi nak urang sikitlah bab tasbih.
Dia di dalam ilmu balaghah, dia ada satu tajuk di dalam ilmu balaghah, dia panggil tajuk bab tashbih. Dalam ilmu balaghah dia ada satu tajuk perbahasan, dia panggil tajuk perbahasan dia bab tashbih, dia panggil. Jadi nak faham hadis ni, ia kena faham dulu bab tashbih. Jadi yang pertamanya kita nak faham dulu sebut kata tashbih. Tashbih ni bahasa Melayu orang panggil apa? Jadi tasbih ni dalam bahasa Melayu gak kita panggil menyerupakan sesuatu dengan suatu benda yang lain, dipanggil tasbih. Nabi bercakap di atas jalan tasbih. Kalau kita tak ada ilmu alaq gak, kita tak akan faham maksud yang Nabi nak royak. Ni sebab kita baca hadis, kemudian kita terjemah, semata-mata terjemah hadis, kita tak boleh faham lagi maksud hadis. Melainkan kita kena ada ilmu alaq orang panggil. Ilmu nahunya, ilmu sarafnya, ilmu balaghahnya, ilmu badaknya, ilmu ma'aninya, ilmu isti'arahnya. Bila kita ada ilmu-ilmu sedemikian kok, barulah kita faham apa maksud hak Nabi nak royak. Dalam hadis ni Nabi bercakap di atas jalan tasbih, di atas jalan menyerupakan sesuatu dengan suatu benda yang lain. Kalau sekira kita tidak menerang tentang bab tasbih, jawab tak faham maksud. Jadi kita hurah dulu. Yang pertama, sebut kata tasbih, bahasa Melayu kita panggil apa? Menyerupakan sesuatu dengan suatu benda yang lain, dipanggil tasbih. Dipanggil tasbih. Jadi kalau kita nak serupakan sesuatu dengan suatu benda yang lain, dia mesti kena ada 4 perkara. Ni hak payah. Kalau kita nak serupakan sesuatu benda dengan suatu benda yang lain, dia mesti kena ada 4 perkara. Barulah boleh kita nak serupakan suatu benda ni dengan suatu benda yang lain. Mana 4 perkara yang kita kena ada? Yang pertama, kalau sekira kita nak serupakan sesuatu dengan suatu benda yang lain, yang pertama dia kena ada musyabbah, dipanggil. Musyabbah. Apa musyabbah? Musyabbah ni bahasa Melayu sesuatu yang kita nak buat banding. Ni hak payah. Nak faham maksud hadis ni, kena faham hak luar dulu. Baik. Tu panggil musyabbah. Yang pertama, dia kena ada musyabbah. Gapo musyabbah? Sesuatu yang kita nak buat banding, dipanggil musyabbah. Nanti kita akan huraikan panjanglah. Yang kedua, dia kena ada adat tasbih. Dia kena ada adat tasbih. Bahasa Melayu apa adat tasbih? Alat untuk buat banding. Itu panggil adat tasbih. Yang ketiga, dia kena ada musyabbabih. Dia kena ada musyabbabih. Gapo musyabbabih? Bahasa Melayu kita panggil sesuatu yang kita serupakan dengan suatu benda yang lain, dipanggil musyabbabih. Yang keempat, dia kena ada wajah syabah. Wajah syabah. Gapo wajah syabah? Wajah syabah ni bahasa Melayu
jalan pada pihak serupa dan sama. Dengar dulu nak ayat ilmu ni banyak banyak dah kita kaya agak kalau nisbah ilmu agama ni mengaji tak ada habis, banyak ilmu. Tengok kita dak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau kita kira gak terjemah dah kod Melayu. Tetapi boleh reti ke tak? Tak nak reti orang panggil. Sebab dari segi percakapan Nabi, tak, kadang-kadang percakapan Nabi ni rekah tapi maknanya luas. Kadang-kadang Nabi bercakap tu pula atas jalan tasbih, atas jalan Nabi buat banding. Jadi bila begitu kok jadi payah kita nak faham. Jadi nak memudahkan kita faham, kita kena ada ilmu alat, ilmu untuk memahami orang panggil akan kaedah-kaedah bahasa Arab. Jadi kena ada ilmu nahwu antara, ilmu saraf di antaranya, ilmu balaghah, ilmu badi', ilmu ma'ani, ilmu bayang dan ilmu-ilmu yang lain. Nak wayak, nak faham hadis Nabi, nak mengaji tafsir, dia kena ada berbelah-belah ilmu. So, bukan hanya sekadar ambil hadis, terjemah, kemudian hurai mengikut kefahaman sendiri. Hak ni bahaya. Dia boleh melahirkan kefahaman yang salah, bahkan sesat. Dia kena ada berbelah-belah ilmu. Kalau kita ilmu pun, ilmu nahwu pun tak ada, ilmu sarah pun tak ada, tak mengaji, ilmu balaghah pun tak mengaji, dah satu tebinglah baca hadis. Satu tebinglah baca hadis. Ni enggak minta maaf lah khabar jadi satu trend di kalangan ustaz-ustaz muda ni berakhir baca hadis. Ustaz-ustaz muda baca hadis tu pula agak kita royak kitab-kitab hadis yang diboleh beli di kedai-kedai hak siap dah. Kemudian diambil dibaca kitab-kitab hadis, diterjemah hadis hak siap dah, kemudian disyarah mengikut kefahaman sendiri. Ini bahaya suih. Oleh kerana ustaz muda ni disebut dia bercakap pandai, dihurah pandai, jadi mendapat tarikan di sisi masyarakat. Walaupun ustaz yang mengajar hadis tuang tubuh dok ngaji. Sebab itulah kita nak panggil ustaz-ustaz muda nak mari ceramah, nak mari mengajar, jangan kita ambil sewenang-wenang. Cek dulu latar belakang dia mengaji mana. Dan ni satu try. Nah, baca hadis ke apa? Riyadus Salihin. Allah. Kita hadis Riyadus Salihin. Umur berapa hak ustaz mengajar? 24. Hak kita duk mikir ngaji bila kita hadis tu. Riyadus Salihin. Tu mikir ngaji ngapi dia? Kita hadis Riyadus Salihin. Riwayat dak ustaz, kita tak ada mengaji, cuma kita nak kongsi. Nak kongsilah hak terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, nak kongsi kepada masyarakat. Nak kongsi lagu mandi mudah mengaji. Kalau kita baca hadis, kemudian dia terjemah saja ke apa dia bagi syarah pula. Kalau sekadar baca terjemah ada masalah, dia bagi hurai pula, gi syarah pula. Hurai syarah ambil mana? Kalau dia hurai syarah seperti mana yang dia mengaji daripada guru, kita boleh terima. Tapi kalau hurai dan syarah mengikut kefahaman sendiri, minta maaf, hamba tak boleh terima. Sebab apa? Huraian dan syarah kefahaman sendiri ni yang kita bimbangi ialah huraian dan syarahan yang salah, bahkan membawa kepada sesat. Terima tu. Sebab tu asal ustaz muda-muda ni nasihat agak dah so sibuk nak mengajar lagi lah.
belajar dulu. Sebut kata belajar di malah, dia lebih kepada usrah disuka. Usrah ni warna usrah, dia ada seorang nakik ketua di halaqah, kemudian dibincang satu bab, satu tajuk, dikupah. Itu kalau sekadar usrah tidak akan melahirkan ilmu. Pokok pakar dia kena mengaji. Dia nak mengajar suku, dia nak mengajar, dia kena mengaji. Mengaji hak mula-mula sekali ialah ilmu fardu ain tu dulu. Manakala dah sudah bergaduh lah, dia nak pergi mengaji hadis, dia nak pergi mengaji tafsir, dah tak segaduh orang panggil. Selagi dak lepas fardu ain, dah sudah bergaduh lah pergi mengaji ilmu-ilmu lain. Masalah tanya, dia nak mengajar ke ilmu tauhid, dia nak mengajar ke ilmu fiqh bab semayang, dia nak mengajar ke ilmu tasawuf fardu ain. Dia kaya ilmu ni am kurang pandai. Amu minat hadis, gona gitu. Dia kurang pandai ilmu fardu ain, berani boleh pergi mengajar hadis. Salah lagu tu. Dia naknya bila demo bergelar ustaz, ilmu fardu ain lepas dah. Sebab ustaz ni di sisi masyarakat menjadi tempat rujukan. Kalau ustaz sendiri dalam bab ilmu akidah, dalam bab ilmu tauhid sendiri, ustaz pun tak lepas. Dalam bab fiqh ibadat semayang, syarat, rukun, sah batas semayang pun tak lepas. Dalam bab ilmu tasawuf, 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah, ustaz tak tahu. Dah lepas dia mengajar hadis. Hak ni hak asah dulu hak ni. Hak ni kewajipan hak ni. Hak ni dia nak mengaji. Jawab dosa besar tiap-tiap saat ni. Kalau dia pergi mengajar hadis dalam keadaan jahil ilmu fardu ain, dalam keadaan mengajar hadis tu pun dosa besar tetap dicatat tiap-tiap saat. Tengok. Jadi hadis yang kita mengaji ni dipanggil hadis ni Nabi bercakap di atas jalan tasbih. Gapo tasbih? Tasbih ni orang panggil menyerupakan sesuatu dengan suatu benda yang lain. Jadi kalau kita nak serupakan sesuatu ni dengan suatu benda yang lain, dia kena ada 4 perkara ni. Ingat. Musyabbah, adat tasbih, musyabbah bih, wajah syabah. Gapo musyabbah? Ingat dulu. Orang kita bila mengaji suatu kalimah dalam bahasa Arab, kadang-kadang nak pergi royak dalam kub Melayu pun tak reti. Dia kalau mengajilah apa benda pun, kalau perkataan Arab mustahak sangat tahu kub Melayu dulu. Sekarang sebut kata musyabbah. Musyabbah ni satu istilah di dalam ilmu balaghah. Hak naknya mana? Bahasa Melayu apa panggil apa? Kenapa musyabbah? Kalau syabah tu syakat air, kita faham lah tunya. Kalau musyabbah, kenapa kod Melayu? Apa jua benda pun bidang ilmu, dalam bab ilmu tauhid sendiri, kita sebut satu istilah ke ilmu tauhid. Contohnya kita rayak istilah qadim. Itu istilah dalam ilmu tauhid. Sebut kata qadim, bahasa Melayu panggil apa? Kalau qadi hak tu nikah lagi belah sebelah. Qadim. Bukan qadi, qadim. Dalam ilmu tauhid dia ada istilah qadim. Sebut kata qadim, bahasa Melayu panggil apa? Hak tu yang masalah masyarakat dah reti. Mengaji ilmu tauhid, sebut kata qadim, kod Melayu pun tak faham. Tu masalah. Jadi kena faham lu kod Melayu. Qadim, bahasa Melayu panggil yang sedia. Bahasa Melayu. Kemudian baru hurai apa maksud yang sedia.
Maksud yang sedia ialah sesuatu yang tidak ada mula. Orang faham? Jadi di atas ilmu dia tak boleh gaduh. Dia kena mengaji satu babak sebabak. Orang hari ni kalau jenis mengajar sebabak lagu ni kau dah bahaya tu. Buah ke gua ni. Dia nak benda hak siap dah. Betul, kita nak siap dah. Tapi nak siap dah ni, nak boleh teka hak siapa hak siap dah ni, hak bawah ni kena cara dulu panggil. Kalau ada dia tak faham. Terutama kalau kita belajar kitab lama. Kitab lama dah buat barang dah. Ilmu ni tinggi ilmu ni. Walaupun kita baca kitab rendah ya, tapi cara kecek, cara percakapan kitab tu dalam. Kena hurah sebabak baik. Lepas kita faham dah kata musyabbah tu apa musyabbah? Musyabbah bahasa Melayu ni orang panggil apa? Sesuatu yang kita nak buat serupa. Pekat awal mengaji, kefahaman letak nombor 10. Sebab kefahaman ni bukan suatu benda yang boleh kita usahakan. Okey. Kefahaman ni satu anugerah yang Tuhan beri di atas siapa-siapa yang dikehendak. Dia nak beri faham bila itu kerjaan Allah Ta'ala. Kita sebagai hamba ni tugas kita mengaji. Mengaji tu pula kena dengan kaedah, kena dengan cara. Faham tak nombor 10. Sekarang kita mengaji tu kaedah Baik. Yang kedua adat tasbih. Bahasa Melayu orang panggil apa adat tasbih? Dia panggil alat untuk buat bandai. Ingat apa molek dah. Yang ketiga musyabbabih. Gapo dalam bahasa Melayu? Sesuatu yang kita serupakan dengan suatu benda yang lain. Ingat apa benda tu? Panggil musyabbabih. Yang keempat wajah syabah. Gapo wajah syabah? Jalan pada pihak serupa dan sama. Bila kita faham sebabak dalam bahasa Melayu, baru kita tolong dengan contoh. Kalau suatu benda tidak ditolong dengan contoh, tak akan faham. Sebab kaedah al-mithalu litaqribil fahmi. Kita buat satu contoh tu tujuannya nak memudahkan bagi ti. Siapa dah? Coba lagi ambil. So apa? Baik. Kita buat satu contoh. Contoh mudah-mudah nak we nampak musyabbah, nak we nampak adat tasbih, nak we nampak musyabbabih dengan wajah syabah. Dengarlah contoh. Contohnya kita buat ambil Muhammad seperti singa. Buat gitu. Contoh dia. Contoh mudah. Muhammad seperti singa. Bila kita royak Muhammad seperti singa, kita hurai berdasarkan kaedah kita mengaji. Dalam contoh ni dia ada musyabbah, dia ada adat tasbih dan dia ada musyabbabih. Kita pakat cari mana satu musyabbah. Muhammad seperti singa. Dalam contoh ni Muhammad tu dipanggil musyabbah. Dipanggil musyabbah. Apa musyabbah? Sesuatu yang kita nak serupa. Dalam kaedah ilmu balaghah, Muhammad tu dia panggil dengan istilah musyabbah. Apa musyabbah? Ingat, sesuatu yang kita nak buat serupa. Baik. Muhammad seperti itu dalam kaedah ilmu balaghah dia panggil istilahnya adat tasbih. Apa adat tasbih? Alat untuk buat bandai. Kita nak serupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dia kena ada alat untuk buat banding dua ni, iaitu seperti. Seperti dipanggil apa? Istilahnya adat tasbih.
Singa di dalam ilmu balaghah dia panggil dengan istilah musyabbah bih. Apa musyabbah bih? Sesuatu yang kita serupakan dengan suatu benda yang lain. Jadi sekarang kita serupakan Muhammad ni seperti singa. Bila kita serupakan Muhammad seperti singa ni, dari segi pemikiran bodoh-bodoh lah, Muhammad kita pergi serupakan dengan singa. Muhammad tu siapa? Orang. Pas singa tu siapa? Natang. Dan warna yang diserupakan mamak dengan natang tu. Jadi di sini kita kena faham lagi satu benda. Bila kita serupakan mamak seperti singa ni, dia kena cari di atas diri singa dan di atas diri mamak satu benda hak sama yang ada di singa dan ada di mamak. Benda apa hak ada? Bekeng, berani. Jadi benda hak ada di singa dan ada di mamak ni hak sama itulah dipanggil wajah syabah. Jalan pada pihak serupa dan sama. Jadi bila orang cakap mamak tu seperti singa, orang Terengganu cakap macam singa. Mok tu macam rimau nak telur. Faham kan dia tu? Nak royak mana? Seorang tu dia nak buat banding, dia nak menyerupakan mak awak ni seperti singa, nisbah bekeng. Baik. Jadi sekarang kita nak buat lagi satu contoh. Kita nak serupakan usuk ni seperti laut. Kita lihat usuk ni seperti laut. Jadi bila kita serupakan usuk seperti laut tu, usuk tu dia panggil apa? Dia panggil musyabbah. Apa musyabbah? Sesuatu yang kita nak buat serupa, sesuatu yang kita nak buat banding. Usuk dia panggil musyabbah. Seperti dia panggil apa? Adat tasbih. Apa adat tasbih? Alat untuk buat banding. Laut tu dia panggil apa? Musyabbah bih. Apa musyabbah bih? Sesuatu yang kita nak serupakan dengan suatu benda yang lain. Kalau ingat kod Melayu, tak akan faham lah apa nak khabar. Kena ingat kod Melayu dulu sesuti. Jadi sekarang gitar di atas diri laut dan di atas usuk, mana hak serupa yang ada di laut dan di usuk? Mana? Tenang lagi. Hak ada di laut ada juga di usuk. Kenapa? Ini kita pakat fikir. Orang panggil luah. Jadi kita serupakan usuk ni seperti laut pada pihak luah. Luah ke apa? Luah ilmu. Jadi usuk ni orang pergi serupakan seperti laut. Nak royak ke apa? Usuk ni ilmu luah serupa sama laut. Tak ada. Jadi orang usuk jangan main. Usuk tu dia tu sendiri seperti laut dah. Dia ayat gitu. Faham lah. Nak ayat apa tu? Nak serupakan usuk ni seperti laut nisbah pada pihak luah ilmu. Dalam hadis ni Nabi cakap lagu tu. Sekarang kita kena buat pengecaman. Manakah musyabbah? Manakah adat tasbih? Manakah musyabbah bih di atas hadis ni? Kita cuba cari. Payuh kan? Tadi contoh pendek-pendek, pak hadis buat hari. Mana musyabbah? Pakai cari. Tu. Mingat mudah jadi orang lain.
Ni duk ngaku orang alim ni isu ustaz budak. Allah. Terayak malu weh. Dia ngakak diri kata dia orang alim. Tengoklah video tu. Duk geger dah. Kalau lah sekira tok guru lah panggil demo dengan panggilan syekh ke gapo ke ustaz ke, kalau ambus dia malu. Apa dak layak nak panggil syekh, nak panggil ustaz. Dia tok guru panggil dia ustaz, berasa pandai dah. Jangan sesekali kita pergi akak diri kata orang pandai. Jangan duk ceritalah kelebihan diri ke orang lain. Orang panggil apa tu? Dak malu dah. Tengok ni duk isu Allah Akbar. Malu tu banyak. Mingat senang ada orang alim. Payah. Dia kena mengaji lama. Nak pergi masak sesekara tu makan masa. Ilmu ni dia ada buah masak ni. Macam ke buah durian. Orang tanah buah durian apa akil boleh makan siapa tahun? 7 tahun. Baru buah ke mana kata siap dengan boleh makan dah. Baru belajar buah 5 tahun baru belajar buah. Boleh makan isi berapa tahun? Ada kali pokok tu belajar buah tapi luruh. Bila lekat molek lekat masuk pokok berapa tahun biasa? Biasa orang tanam berapa tahun boleh setara tu. Buah lekat pokok, masuk pokok jatuh garah. Boleh 7 tahun. Tu baru kita royak 7 tahun nak pergi masuk buah. Ilmu dia nak pergi masak serupa buah durian makan masa. Makan masa. Tapi masak ilmu ni tak serupa macam buah durian. Buah durian kita boleh hangga dah. 7 tahun boleh makan asing. Ilmu nak masak boleh hangga. Jadi hangga atas orang tu. Kalau orang ni jenis rajin, otak jenis pikak, ilmu ni masuk derah. 10 tahun masuk. Bila masuk ilmu ni kak, dia mengajar, dia royak kaedah ni, istilah dihuram oleh tu jenis masuk ilmu. Tapi nak boleh ke masak tu, dia kena semua benih. Kena jaga molek dari segi benih. Kena jaga tu, jaga benda ni. Tak boleh punah ilmu. Pokok durian kalau tak jaga panggil pakil naik buah. Nak jaga buah durian ni rohak ke senang ke payah? Rohak pakai. Kalau biasa orang tanam buah durian apa di 24 ke IOI ke, dia tak jaga payah pakai. Biasa orang tanam butir ke beli hak pokok hak naik dah. Dia dikawin pokok tu. Lepas tu bila tumbuh tunah tu nak jaga guna pakai. Bila tumbuh tunah kan naik ya. Biasa kau buat guna lepas tu. Tak baja ke sirang. Rohak juga pakai. Kalau kita royak agak sehari tak cara jadi guna. Jawabannya kita royak nak boleh makan hasil. Jawabannya menangis kamu. Ilmu lagu tu juga nak boleh masuk payah dah. Ni ngaji ni cara nak boleh masuk ilmu ni payah dia panggil. Baik. Kita khabar dalam hadis ni manakah yang dipanggil musyabbah? Musyabbah lah hadis ni ialah bahawasanya memandang kepada tempat yang elok dari tubuh perempuan. Hak tu dipanggil musyabbah. Dipanggil musyabbah. Sesuatu yang kita nak serupakan. Sekarang kita nak serupakan seorang laki-laki yang ditengok kepada anggota yang elok daripada tubuh perempuan. Kita nak serupakan dengan suatu benda yang lain. Dalam hadis ni Nabi serupakan seorang laki-laki yang pandang kepada anggota yang elok dari tubuh perempuan tu, Nabi serupakan seperti
anak panah yang beracun. Seperti itu dipanggil apa bang istilah? Adat tasbih. Seperti itu adat tasbih. Apa adat tasbih? Alat nak buat banding. Sekarang Nabi nak serupakan apa? Nabi nak serupakan seorang laki-laki yang tengok kepada anggota yang elok dari tubuh perempuan. Nabi nak serupakan seperti apa? Seperti anak panah yang beracun. Anak panah yang beracun, tulis itu bang. Yakni anak panah yang dicelup racun. Nabi pergi serupakan, contoh kata Mamat dia pergi tengok kepada anggota yang elok dari tubuh badan perempuan tu. Nabi serupakan Mamat yang pergi tengok kepada anggota yang elok pada tubuh badan perempuan tu, Nabi serupakan seperti anak panah yang dicelup racun. Daripada segala anak panah iblis. Tulis itu. Yakni segala anak panah yang dilontar oleh iblis. Tu. Jadi Nabi serupakan seorang laki-laki yang memandang kepada anggota yang elok. Anggota yang elok ni maksudnya bila kita tengok anggota tu menyebabkan terangsang nafsu. Tu anggota yang elok. Daripada tubuh badan perempuan, Nabi serupakan seperti anak panah yang dicelup racun, yang dilontar oleh iblis. Jadi sekarang kita kena cari manakah yang ada di anak panah yang beracun tu. Kena cari di anak panah dengan memandang kepada anggota tubuh perempuan tu, pergi cari mana hak serupa. Dalam hadis ni pengarang dibuat siap-siap dah, pada sangat segera membinasakan. Hak tu dia panggil wajah syabah. Dipanggil wajah syabah. Jalan pada pihak sama yang ada di anak panah dan juga yang ada di memandang kepada anggota yang elok. Baik Ustaz. Kalau anak panah yang orang celup dengan racun, biasa orang buat tu buat apa? Ambil anak panah, pak celup racun, walik buat apa? Bang masa buat apa bang? Anak panah, tubuh racun, biasa orang buat apa tu? Buat buru binatang. Dia panggil apa? Ni hak panjang apa tu? Biasa nak supik, biasa tengok tak? Biasa belah-belah Sarawak tu kan. Dia anak panah beracun celup dalam. Dia panggil apa? Tung. Dan kena dia anak panah, pak kena ditupai ke, kena dirusa ke. Bila kena anak panah hak beracun tu di atas rusa, jadi mana? Mati. Itu dipanggil mati apa tu? Tu mati jasad. Adapun mata kita ni gi tengok, gi pandang pada anggota yang elok pada tubuh badan perempuan tu, mati ke tu? Mati ke apa? Mati hati. Tu Nabi cakap mati hati. Tuan hidup kan? Hidup, tapi bila mata mak kita tengok monggeng ke? Baru masalah. Tengok monggeng perempuan tu, dipanggil apa tu? Mati lah. Mati hati. Tuan hidup. Tapi kalau anak panah beracun kena tubuh, mati ke? Tu mati. Mati jasad. Mati jasad malang-lang si minyak. Kalau mati hati makan dah. Ni ayat Nabi cakap rebang dah. Sikit lagi sambung lagi. Rebang. Allahu akbar.
Atu dah, atu maksud hadis ni. Dipanggil mati hati. Bila mati hati ni pah kita sendiri sedar dah. Tak ada sedar, maka tuan hidup. Tapi sedar dah kata belah orang Kelantan, orang Patani, demo khabar dak. Hati demo tu mati. Sedar dah je. Sedar dah tuan hidup. Kalau kita royak mati jasad hau lalu dah. Gege dah kata mu tahu dak kata begiang ni mati bila. Tu mati jasad dah. Mati hati pi tahu. Pengecaman nak tahu mati hati ni, pengecaman mana tu? Nak tahu kata seorang tu mati hati. Di mana pengecaman ni? Kalau mati jasad pengecamannya tengok orang ramai. Warna ramah mati lah tu. Dia tahu mana? Ramah je dah tu. Tu pengecaman mati jasad. Mati hati. Pengecaman ni mana? Anda bang. Ya dah tu. Ya dah anda. Ya dah tu. Tu kosong. Tu mati hati. Apa? Dak royak. Tu bila duduk azan daripada ada gigi pas tak ada gigi orang mari tak? Daripada sesedap-sedap azan siapa tak beh azan orang mari tak? Ada mari. Daripada ustaz hak ngajar, ustaz mana dak ngajar? Ustaz hak serebang, dak serebang, sokok macam ceh puang ke gapo mari ngajar mari tak? Tak ada mari. Apa pengecaman tu? Mati hati. Bila mati hati ni apa sahaja nasihat agama yang orang duk royak tidak sedikit pun masuk dalam hati. Tak degih, mati hati orang panggil. Maka kita kena rusing benda tu. Kalau sekiranya orang nasihat berkaitan dengan bab ilmu agama, nasihat bab belajar tak ada timbul minat, kena buat pengecaman tu, mati hati lah tu. Lepas tu boleh buat hidup semula, tak mati hati ni. Boleh buat hidup yang mana? Kena mujahadah mari. Lawang nafsu mujahadah. Bila mujahadah lawang ni masalah ni. Sebab nafsu ni bahasa Arab, Melayu orang panggil diri. Duk lawan dengan diri sendiri tu. Biar kita ni, aku duk berlawan dengan diri usul sendiri. Ni sebab diri kita nak kot ni. Tapi kita sendiri nak kot ni. Jadi berlawan dua tu. Berlawan dengan nafsu, berlawan dengan diri sendiri. Piye menang? Bergantung kepada kekuatan iman. Kalau iman kita gagah, siapa surah? Tak gagah, cakap tiabami. Telur apa? Itu ya. Mana ni lupa tu ajak. Ada ayat itulah. Jadi hadis ni itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak royak. Tapi Nabi royak satu hikmat, satu rahsia. Mana akan datang ni Nabi royak, maka barang siapa meninggal akan dia. Meninggal kena hurah pula sini.
Sebut kata meninggal tu kita faham pun ni logat kita. Meninggal mati. Meninggal sini bukan mana mati. Kena hurah semula sini. Akan datang ni Nabi nak royak satu hikmah. Siapa-siapa yang boleh beramal benda ni, Nabi jamin satu kali akan datang. Perkara ni Nabi jamin siapa boleh beramal akan datang ni, Nabi jamin dia akan dapat. InsyaAllah sambung semula. Maka barang siapa meninggal akan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dah ingat nak pergi berhabis malam ni, tapi moga benda barang payah ni kita boleh bergaduh. Kalau kita duduk bergaduh, faham oleh aku, faham dah. Tapi masalah hak nak mengaji demo. Tabak tu hamba sendiri kena mikir. Nak buat orang ni nak mudah ke demo mengaji. Tak dapat tidak hamba kena mengajar cara gini dah. Macam hamba duduk mengajar dalam online lah, kena begitu dah. Sebab hamba satu benda yang hamba alergi, kalau demo tak ada kitab, hamba tak nak mengajar. Hamba tak nak mengajar lah. Kalau tak ada kitab. Kalau ada kitab aja, demo nak dobek je, kita pandai nak ngajar. Sebab apa? Kita boleh royak benda apa hak sepatut dia kena nulis. Kalau tak ada kitab mana royak kan ni? Itulah satu benda yang Allah benda tu, lemah benda tu. Kalau amba sendirilah, kalau suruh amba mengajar. Kalau tak ada kitab aja, amba tak nak ngajar lah. Nak ngajar gua ni. Aku nak royak gua ni kamu. Enggak ada kitab. Kalau ada kitab aja, dia nak dobek je, dia nak menulis je. Pandai nak ngajar. Pandai. Tepat mana hak sepatut dia kena menulis, tepat mana hak sepatut dia kena faham, ambil boleh royak lah panggil. Jadi sebab tu kalau di tempat-tempat lain, kalau tak ada kitab tu, amba jadi tukar watuk, jadi penceramah kitab, tapi tak ada kitab dia amba seorang je berkitab, watuk jadi penceramah, watuk speaker penceramah. Gitu lah. Kalau dia ada kitab jadilah watak akan bertukar lah. Gitu. InsyaAllah malam ni kita akan buat semayang hajat untuk Nurul Syamimi Amirah binti Yusuf. Siapa dia ni? Adik ipar